Lepas tu dia padankan pula dengan S2K tu punya dengan meter. Dia punya RPM tu digital kan, naik 9,000 tu. Assalamualaikum. Korang bersama saya Amirul untuk segmen sembang kali ni. Adi. Oh, abang Adi dia tu kejap. Apa nama? Hari ni dia pergi beratur kat Share tu nak apa benda ni, beli kereta remote yang koleksi tu kan, koleksi terbaru tu kan. Okey. Jadi hari ni untuk segmen hari ni, yang episod pertama saya ni, saya nak sembang sikit pasal enjin JDM ataupun enjin Jepun yang paling legend sepanjang zaman. Okey. Sebelum tu, siapa yang baru jumpa channel ni ataupun biasa tengok tapi belum subscribe, bolehlah belanja kita orang subscribe sekali. Lepas tu rajin-rajin lah tengok video-video lain. Ada video review, ada video motor, ada semua ada lah. Jadi kalau kita bersembang pasal enjin Jepun ataupun enjin JDM ni kan, especially dekat Malaysia ni, tapi satu dunia pun, memang biasanya enjin-enjin macam ni disukai ramai. Sebabnya apa? Boleh tune, banyak possibility, part aftermarket pun banyak, lepas tu tahan lasak pun ya. Jadi dia enjin kebanyakannya banyak potensi lah untuk kita nak explore, kita nak tambah kan, nak letak jajan apa semua. Tak kira lah enjin kecil ke 660cc ke 1000cc ke sampai enjin besar 3 liter V6 ke apa benda, memang enjin-enjin JDM ni tahan lasak, mampu ditala dan memang tak banyak ragam. Okay? Cuma pada tahun 90-an mungkin korang pernah dengar cerita ni, Jepun manufacturer diorang ni terlibat dalam satu gentleman's agreement. Enjin-enjin diorang ni kena macam limitkan kepada 276 horsepower. Lepas tu kalau nak tambah memang macam biasalah guna part-part aftermarket, dan sebab tu jugalah kalau kita tengok scene custom dekat Japan ataupun bila kita pergi auto show yang besar-besar kan, contoh macam TAS kan, Tokyo Auto Salon tu, waktu tu bila tak ada limit, kita boleh nampak lah macam mana potensi enjin tu ditunjukkan. Masa tu nampak lah 600, 700 horsepower, 1000 horsepower pun ada kan. Memang hasil dia boleh kata gila jugalah kan. Tapi sebenarnya gentleman's agreement tadi tu dia dah habis dah pun tahun 2005 macam tu kan. Kita tengok jugalah, okay, tanpa melengahkan masa, senarai enjin JDM paling legend sepanjang zaman. Di tempat pertama, kita nak cerita 4G63, enjin 2 liter 4 cylinder. Okey, jadi enjin ni memang dipakai daripada Evo 1 sampai Evo 9. Cuma dekat Evo 6 dan juga untuk Evo 7 waktu tu dia start introduce sistem MyVac dan juga turbo. Jadi waktu ni sistem ni dia boleh macam adjust aliran udara tu nak bagi kuasa yang lebih konsisten. Jadinya macam efek turbo lag tu kurang sikit lah terasa. Jadi enjin ni memang dia terlibat dalam era gentleman's agreement yang saya cerita tadi tu. Jadinya masa tu enjin ni keluar kilang memang dia kena hadkan pada 276 horsepower je lah kan. Tapi korang tahu lah kan, geng Evo bila dia dah keluar kilang start mode 400, 500 tu memang mainan lah. Seterusnya 2 liter 3S GTE. Enjin ni mungkin tak ramai tahu, saya pun sebenarnya tak familiar sangat enjin ni. Dipakai dekat Toyota MR2. Okay, Toyota MR2 tu saya tahulah dia macam kereta sports car yang ringan, compact, size macam Lotus macam tu. Enjin mid engine tengah. Jadi dia duduk dekat belakang driver dan dia susun transverse jugalah. Dia ada mula version GTE enjin NA, tapi yang untuk 3S tu maksudnya dia pakai yang untuk turbo. Power lebih kurang 200 ke 230 power macam tu, tapi dia ada macam bila dia combine dengan exhaust steel muffler apa semua, memang dia terus power, senang juga nak tune dan sampai sekarang pun masih jadi kegilaan geng-geng JDM. Yang ketiga, enjin Honda pula. Okey, F20C kita nak cerita ni. Okey, F20C ni dia bukan enjin Honda macam biasa yang pakai transverse melintang, tapi ni enjin longitudinal. Jadi enjin ni pakai dekat Honda S2000 ataupun S2K, iaitu sebab kereta tu kan rear wheel drive. Jadi dia kena letak menegak, pasal ada shaft untuk hantar power ke tiap belakang. Standard enjin ni power lebih kurang 247 horsepower macam tu. Tapi bila dia dah sumbat je supercharger, terus naik ke 300, 400 horsepower, senang je lah. Lepas tu yang buat lazatnya enjin ni, dia boleh rev sampai 9000 RPM, over 9000 RPM. Memang steam. Lepas tu dia padankan pula dengan S2K tu punya dengan meter, dia punya RPM tu digital kan, naik 9000 tu. Seterusnya yang keempat,
SR20 DET, enjin yang asalnya untuk Nissan Bluebird. Lepas tu dia dah start pakai dengan lebih meluas lah untuk Silvia pada tahun 90-an. Enjin ni pun sama juga longitudinal, sebab untuk Silvia yang rear wheel drive. Mula-mula Bluebird tu memang enjin untuk front wheel drive lah, dia letak melintang kan. Jadi DET tu maksudnya di dual overhead camshaft, E tu electronic fuel injection dan T tu turbo. Dengan Silvia ni pula dia dengan chassis pula seimbang, balance, bila enjin depan rear wheel drive, gandingkan pula dengan SR20 DET ni, terus Silvia tu pilihan yang ideal lah untuk geng-geng drift kan. Nombor 5 pula, enjin 4B11T. Ni pun enjin Evo juga, yang enjin ni lah pengganti kepada 4G tadi tu. Cuma enjin ni dia tak terlibat dalam era gentleman's agreement tadi tu. Jadinya enjin ni keluar kilang dia tak perlu nak limit lah 276 horsepower. Enjin ni untuk Evo X standard keluar kilang pun dah lebih kurang 290 horsepower sebelum version-version yang FQ300, FQ400 tu lah kan. Dia guna untuk Evo X pada model tu keluar sampai Evo X tu top production lah, sekitar 2017 macam tu kan. Enjin ni dia agak dipuji juga sebabnya biasalah dia boleh tune dengan mudah. Lepas tu mampu untuk hantar power ke semua empat roda, dan juga dia mampu dengan mudah lah bagi pecutan untuk Evo X ni 0 ke 100 bawah 5 saat. Seterusnya RB26 DETT. Mana boleh lupa kan, enjin GTR. Ini enjin ni bila dia match pula dengan GTR tu kan, bukan setakat sportscar Jepun je takut. Ini sportscar Itali exotic semua pun gerun lah dengan enjin ni kan. Dia menjadi nadi kepada skala GTR daripada 32 sampai 34, dan dia ada twin turbo, jadi kuasa tu boleh kata hampir sepanjang rev tu lah ada. Dan macam biasa dalam iklan tulis waktu ni 276 horsepower, tapi bila dah usit sikit, tambah jajan sikit, cuik sikit situ, 600-700 power tu makanan je lah. Seterusnya 2JZ GTE, satu lagi enjin yang boleh kata tahan lasak juga, enjin yang gempak dan sama terlibat dalam gentleman's agreement. Enjin ni sebenarnya power, tapi gentleman's agreement tu sangat-sangat mengehadkan kuasa enjin ni. 6 silinder inline dengan twin turbo standard 280 horsepower lebih gitu ke 300 horsepower. Yang ini kalau tune-tune 1000 horsepower pun ada. Asalnya guna untuk Supra, tapi sebab kemampuan dia menampung kuasa besar, lepas tu tahan lasak, sangat versatile. Enjin ni bukan setakat model Toyota je, banyak lagi lah kereta-kereta supercar lain convert masuk 2JZ ni. Macam tak silap saya Corvette C6 dengan C5 pun dulu pernah ada orang buat convert 2JZ ni. Ferrari pun tak silap saya ada pernah pakai 2JZ. Yang keberapa dah? Korang kira tak? Sekarang kita masuk kepada enjin boxer pula. Subaru EJ20. Ini kalau kita dah sebut tadi sembang pasal Evo semua kan, mana boleh lupa Subaru pesaing dia orang dekat rally. Memang ikon rally selama bertahun-tahun. Enjin ni lah yang bawa nama Subaru menang dekat WRC, diuji dekat laluan-laluan mencabar, berdebu, main lompat-lompat apa semua. Enjin ni pun boleh kata efisien, cekap, tahan lasak, dan masih lagi pakai dekat model-model Impreza sampai sekarang. Cuma yang sekarang ni dia punya sistem injection tu dia buat enjin tu macam lagi jimat minyak dan lagi efisien lagi lah. Dan macam saya sebut tadi, keunikan enjin ni sebab dia punya konfigurasi dia jenis boxer. Jadi secara overall block dia tu agak leper, rendah, dan kalau korang nak maintain pun susah lah. Enjin tu kalau tengok dalam hood Subaru Impreza dia macam rendah jauh ke bawah macam tu, tapi dia punya kelebihan dia bila dia letak dekat kereta, titik graviti dia rendah, kereta jadi handling macam agak sedap lah. Boxer tu juga dia punya crankshaft tu kat tengah-tengah, dia punya balance kiri kanan tu pun boleh kata seimbang, letak gearbox kat belakang kan. Lepas tu orang kata enjin ni dia punya vibration pun kurang, jadi komponen-komponen macam mounting tu lagi tahan lama lah kan. Power dia, kereta ni standard lebih kurang 240 ke 250 horsepower. Akhir sekali untuk senarai kita hari ni ialah enjin Honda lagi K20A. Enjin ni mana boleh lupa sebut kan, nanti marah abang-abang H. Dan ya juga K20A ni dekat Malaysia dia lebih familiar nak banding dengan F20C tadi. K20A ni pun bukan enjin yang paling berkuasa sangat dalam senarai kita ni, tapi dia tetap ikonik dan penting. Dia enjin 4 cylinder dengan teknologi VTEC kicking. Dia main RPM tinggi juga, dia main 8000 ke 9000 RPM tu. Memang dia punya mainan dia kat situ yang paling steam. Senang juga nak modify, tak perlu turbo, naturally aspirated je, dan Mak Saleh kata all motor. Dan K20A ni dia menjadi nadi lah kepada model-model CV Type R lah kan, kebanyakannya. Contoh macam Type R EP3, FD2 dan juga FN2. Cuma yang lepas tu FK2 dan juga FK8 tu dah pakai turbo lah kan. Kuasa standard pun ikut kepada market
dia lebih kurang 197 ke 220 horsepower dan bergantung pada model jugalah. Tapi macam biasalah kan, boleh je tune. Jadi itu sajalah senarai enjin-enjin kita untuk episod seimbang kali ni. Okey, ada lagi ke enjin yang tertinggal? Saya rasa enjin-enjin legend Jepun setakat ni tu dah cover lah kot. Kalau ada tertinggal, cuba komen kat bawah. Dan apa pendapat korang tentang episod macam ni? Kalau suka, tekan like. Kalau tak suka pun, belanjalah juga like. Dan kalau korang ada cadangan juga nak buat senarai apa pula lepas ni, nak buat enjin apa pula lepas ni kan, enjin kapal ke, enjin jet ke, beritahu juga dekat komen. Kita boleh arrange, kita boleh nanti Syasha buat skrip. Dan tu saja, jangan lupa subscribe juga. Terima kasih menonton, jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.